أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi yang penuh barakah ini, 5 Zulqa'dah 1443 Hijriah, berbetulan 5 Jun 2022. Seluruh warga Jatan Kuasa Qaryah Masjid At-Taqwa, seluruh warga pengimarah tugas masjid, khususnya kepada sidang jemaah hamba-hamba Allah yang dirahmati dengan iman. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, peluang dan masa berbekal usia yang masih bersisa untuk kita menembus segala kegagalan lalu dan kita meraih janji-janji redha Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Hari-hari dalam kehidupan kita ni kita dibantu dan dipandu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memasuki bulan Zulqa'dah, Zulhijjah nanti kita bakal sama-sama menjalani satu ibadah yang namanya korban. Ya, korban ni satu ibadah yang maksudnya perlu diperjelaskan. Korban itu bahasa Arab sebenarnya. Asal maksudnya adalah qarba yaqrubu qurbanan. Qurban ni maksudnya dekat. Nah, tapi tak tahu silap kat mana orang Melayu ambil kalimah korban tu jadi habis, binasa, mati, musnah. Saya terkorban betul hari ini. Dia tak jadi dekat, dia jadi habis. Ramai yang terkorban dalam peperangan tersebut, habis. Ya, tapi dalam bahasa Arab, korban tak ada kena-mena langsung dengan mati, binasa. Dia maksud dekat. Tak tanya-tanya, tak percaya, tanya kawan-kawan kita yang Arab. Mungkin sebab pengaruh Kurbani dulu yang kuat, Hindustan dulu tu. Jadi orang Melayu makin faham bahawa kurban ni maksudnya tersiksa, azab, musnah, binasa. Saya nak sentuh tentang ibadah kurban yang maksudnya memang untuk dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu sebutan hadis Nabi yang Nabi jelaskan, man kana lahu sa'ah. Nabi kata siapa yang ada keluasan, keselesaan hartanya, artinya dia makan cukup lah, ada lebih lagi, ya, falam yudhahi, tapi masih tak menyembelih lagi. Maksud menyembelih kat sini maksudnya udhiyah, korban tu lah. Fala yaqribanna musallana. Sehingga riwayat kata fala yaqribanna masjidana, jangan dia dekat dengan masjid kami, jangan datang dekat dengan masjid kami. Hadis ini intonasinya kalau kita baca tentulah dia dalam bentuk yang sinis, dan Rasulullah tak selesa dengan orang yang ada duit tapi masih tak mau mendekatkan diri dengan Allah. Tu kalimah korban kena dipaham gitu. Maka Rasulullah kata tak payah datanglah masjid kami. Ini bukan gurauan ya.
Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita kekal dengan korban itu sunat muakkad. Tapi kalau kita tengok mazhab-mazhab yang lain, antaranya mazhab Hanafi mengatakan siapa yang memang ada duit tak korban, ya, wajib pada dia korban. Jadi begitulah. Ya, kita yang masih diresikan kesempatan, apatah lagi korban kita tahu nanti akan jadi kenderaan kita di akhirat. Pelik kalau kita mengusahakan kenderaan mewah di sini tapi kita tak pernah peduli kenderaan kita di kehidupan yang kekal abadi nanti. Ya, jadi tolong fikir-fikirkan. Ya, saya tak ada nak menganjurkan mana-mana ibadah korban, saya hanya pentazkirah, nak mengingatkan tuan-tuan, ya, datuk-datuk dan sri-sri, ya, agar sama-sama memandang serius benda ini. Sebab kita pernah mengerjakan korban dan kita tengok budaya korban pada bangsa-bangsa lain, umat Islam bangsa lain, dia lebih serius berbanding bangsa Melayu. Yang ramai nak korban, hari korban tu yang dapat kupon ramailah. Peserta korban dapat baju ramai, tapi yang ibadah korban kadang tak ramai. Kecuali di area ni lah. Tuan-tuan ni orang hebat semua. Ada setengah-setengah di Kuala Lumpur ni, ya, yang korban tak ramai tapi peserta yang nak bantu baguslah di sudut tu. Tapi masalahnya betul ke kita tak mampu untuk berkorban? Ya, sedangkan setiap helai bulu-bulu binatang yang dikorbankan itu adalah dana ganjaran pahala untuk kita di akhirat. Allahu Akbar. Ya, luasnya rahmat Allah. Senangnya nak beli redha Allah dan rahmat Allah waktu kita hidup. Tapi bila kita mati, kita tak ada dah peluang tu. Jadi bantu-bantu rakan-rakan kita, ya, untuk menyampaikan keperluan berkorban. Sebenarnya orang yang berkorban ni dia menyiapkan persiapan kesejahteraan untuk hidup dia di akhirat. Walaupun nampaknya dia bagi makan, ya, fakir miskin dan ahli qaryah hasil korban dia tu, tapi yang lebih besar adalah keselamatan dan kesejahteraan dia di akhirat nanti. Moga-moga kita kuat untuk melaksanakan ibadah korban. Dan budayanya, siapa yang korban, tahun depan pun dia akan korban lagi. Begitu punya. Ya. Siapa yang pernah berkorban dan insya-Allah dia akan terus berkorban sepanjang hayat dia. Ya, gitu perasaan begitu. Tapi siapa yang tak pernah peduli dengan ibadah korban, dia sampai bila pun tak akan berkorban. Begitulah. Ya, apalah sangat nilai RM800. Ya, yang kalau nak beli kenderaan kat dunia ni tak tahulah, motor Kapcai EX5 buruk tu pun 3,000 rasa saya sekarang ni. Tak dapat lah. Ya, tapi dengan modal satu bahagian, ya, kita dapat membeli sesuatu keperluan untuk akhirat kita. Begitulah cerita iman. Ya, dan kerana agama kita ni sangat mementingkan syiar rahmat itu. Sembelih korban kan apa? Kongsi rezeki bagi orang lain makan. Itu. Kan? Satu pagi yang Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang pagi ini dah niat berpuasa? Semua sahabat tengok-tengok tak ada yang jawab. Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini, ya, dah ziarah orang sakit? Subhanallah. Tengok kiri kanan tak ada orang jawab juga. Sayyidina Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Tadi sebelum sembahyang subuh aku sempat ziarah sahabat kita yang sakit. Baru orang lain tahu. Siapa yang hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Bayangkan, lepas subuh dah ada orang buat amalan. Saya nak kata aku. Tadi aku singgah, aku tahu ada seorang sahabat yang keputusan bekalan makanan. Maka Rasulullah terus buat declaration. Rasulullah kata, siapa yang terhimpun pada setiap harinya 3 amalan ini, ya, dia dijamin dengan syurga. Amalan apa tu? Ya, 2 daripadanya berkait dengan manusia, iaitu tentang beri makan, ya, dan ziarah orang sakit. Allahu Akbar. Begitulah Tuhan kita. Tuhan kita maha kaya. Ya. Sebab tu puasa tu jadi hebat sebab apa? Kita rasa bertuhan dengan dia. Beri makan jadi hebat sebab apa? Prihatin kita pada manusia hamba-hamba dia. Begitulah. Moga-moga kita juga prihatin. Kalau tak dapat feel tu, kita prihatin dengan nasib kita di akhirat besok. Sedangkan kita punya peruntukan yang selesa untuk kita selesa di akhirat. Cuma kita tak memindahkan sebahagian daripada peruntukan itu untuk kejayaan akhirat kita. Ya, semalam bila saya berkuliah, saya cakap siapa yang, ialah saya cakap dengan kawasan-kawasan rumah flat ni, ialah kawan-kawan kita ni kadang-kadang tak mampu, tapi kita tengok tukar kereta selalu tahap dia lah. Jadi saya pesan, saya kata siapa yang ada duit tapi belum korban, jangan mati lagi. Bahaya tuan-tuan.
Siapa yang tak pernah berkorban jangan mati lagi. Lepas kuliah ada orang jumpa saya, Ustaz, ya, terasa saya Ustaz cakap macam tu. Dia kata, saya kata memang saya nak bagi rasa lah. Kalau tak rasa nanti tak buat. Pedih rasa Ustaz, ya, saya tak pernah berkorban lagi ni. Tapi betul, memang kadang-kadang kita lupa, kita tak perasan. Korban ni apalah sangat, mana ada korban satu bahagian RM1,000 ada lagi? Tak ada lagi orang Malaysia buat kan. Jadi apalah sangat RM1,000 tu. Kalau betul-betul nak korban sampai ada orang buat kutu tuan-tuan, ada orang pinjam duit isteri tapi satu nama lah. Tahun ni dia pakai duit isteri dia separuh, maka dia dapat korban satu nama. Tahun depan pula dia share, ya, dia menamakan isteri dia pula. Begitu sekali kesungguhan. Sebab kita tengok, saya habis cerita saya tadi, iaitu, ya, rakan-rakan kita, ya, daripada Bangladesh. Dulu saya duduk kawasan Gombak sana, korban dia yang sibuk korban, sedangkan kita tanya gaji dia 800 je sebulan. Sebab apa begitu? Sebab jadi budaya dalam masyarakat mereka. Ya, korban ni satu ibadah yang mereka rasa sangat-sangat perlu untuk menyertainya. Sedangkan kita orang Melayu ni dia kurang sikit benda tu. Ya, muka tu je saban tahun korban. Yang lain tak korban-korban, yang lain tanya t-shirt color apa hari ni. Ya, tahun ni t-shirt color apa, itu je. Ya, kupon daging korban dah ada buat belum? Itu je. Janganlah, kita sama-sama orang yang mampu, kita, ya, niat bahawa persiapan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala perlu kita siapkan. Kalau kita tak sudi dekat diri dengan Allah masa kita hidup, kita bimbang Allah tak sudi langsung mendekat dengan kita dengan rahmatnya di akhirat kelak. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terlalu perhatian pada umat sehingga dia menasihat terlalu banyak dalam kehidupan agar kita berbuat benda yang mampu kita buat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang yang sangat tampan, ya. Al-Fudail bin Iyad Jabir yang meriwayatkan bahawa kalau nak gambarkan Rasulullah ni di sudut fizikalnya, dia kata aku tak pernah nampak manusia seelok, setampan, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni bukan sahaja akhlaknya tinggi, ya, tapi sifat semula jadi kejadiannya juga sangat indah. Jadi rugi siapa tak pernah jumpa atau tak dapat jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan siapa tengok Rasulullah sekali terus jatuh hati. Macam orang lelaki tengok perempuan cantik, dia terus tak kuasaan, dia terikut di mana orang tu pergi. Macam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita kalau tak ada kepentingan duniawi, tak ada kedegilan dalam hati kita, kita akan tertawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang yang terhimpun padanya keindahan budi pekerti dan keindahan, ya, penciptaan ilahi pada, ya, fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dipertemukan dengan baginda dan kita memang umat baginda selayaknya bertemu dengan baginda di akhirat nanti insya-Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama lagi untuk menyambung pengajian Al-Qasas Al-Qurani, kisah Al-Quran. Yang mana hari ini kita masih berbicara tentang sila tak dengar, dapat sikit. Okey. Saya respon sikitlah pada soalan tu. Yang korban ini, itulah. Korban ni apa tuan-tuan? Ibadah ni semua sebenarnya Allah. Ya. Maka bila kita rujuk di sudut fiqahnya, ya, ulama-ulama membahasakan keharusan, maka kita kena ikut yang tu je. Dalam hati kita ni sebenarnya kena ada Allah Subhanahu wa taala dan juga rujukan syariat. Maka kalau lulus validlah, pakailah. Yang kata boleh tak boleh itu kerana ada sesuatu dalam hati kita. Kan? Waktu mazhab ada 4. Ya, maka kita kena luas. Wallahu wasi'un alim. Allah ni maha luas kurnianya. Jadi kita, siapa yang ingin berkorban, ya, di Kemboja dengan hati dan perasaan bahawa dia kesian orang sana, ya, dan dia dapat maklumat bahawa jelas dapat bantu orang sana, maka dia korban je lah kat sana. Walaupun afdalnya korban tu kena datang tengok sembelihan, tak adalah afdaliyah tu, tapi feel dia dengan belas ihsan dia. Itulah agama kita. Agama kita ni mesti meraungi dengan rahmat. Siapa yang tak buat kerana, ya,
berkorban di Kemboja dengan perasaan dia kata menyampah aku orang ni buat menibuk sana, itu tak nama ibadah, tuan-tuan. Ya, boleh saja bila mana ada orang menganjurkan di sana dan di sini, memang jelas kita tahu memang dia buat korban, dan kita dengan feel bahawa saya korban di sana sebab saya rasa orang sana lagi perlu korban. Okey, itu ibadah lah. Ya, dan siapa yang rasa saya nak afdaliyah, keutamaan sebab Rasulullah kata korban ni baginda hadir tengok, ya, maka saya korban kat sini, dan saya yakin kat sini pun ramai lagi orang berkeperluan untuk makan. Tuan-tuan korban je lah sini. Tak perlu ya menghukum sana, menghukum sini. Ya, sebab itulah bila konsep ilmu ni kita dipahami, ya, kita mengaji satu perkara dan kita tahu ilmu itu cahaya. Cahaya ni untuk apa, tuan-tuan? Cahaya ni sebenarnya untuk menyuluh laluan perjalanan kita. Kita ada torchlight, kita suruh laluan kita. Tapi hari ni banyak orang pegang cahaya ilmu, dia suruh muka orang lain. Dia laluan orang, lepas tu dia pakai high beam, marah orang. Itu yang kita bertempur, bergaduh je kan. Jadi begitu saja. Betulkan niat, suluh dengan syariat. Apa yang kita buat berpandu syariat dengan hati yang jujur memang untuk Allah dan untuk mempraktikan hikmah-hikmah agama, go on je. Jangan kena murah pula. Korban sana murah. Tak jadi pada juga. Ya. Sini mahal lah, pergi korban sana. Itu pun tak nak ibadah dengan Tuhan. Nak mendekat takkan nak pergi. Begitu. Ya. Pada saya tak ada masalah. Ya. Saya juga pernah buat telaga rasanya untuk arwah bapak saya kat Kampuchea sana. Sebab kita tahu nak korek telaga sini orang biar je. Kat sana dia orang korek telaga jadi sumber air. Dan kita bayangkan air itu terus jadi diminum, ya, digunakan untuk umat manusia di sana, maka dia jadi manfaat, jadi ibadah. Yang penting relate dengan hati dengan Tuhan, ya. Dan tak perlulah kecuali kita ada manfaat yang jelas, ada penipuan, ya. Yang itu kita pihak-pihak yang tertentu yang bertanggungjawab, contohnya JK, maka dia boleh war-warkan. Tapi kalau hanya kerana kita rasa benda ni, ya, tak selari dengan pemikiran kita, tak sonok dengan kita, maka kita tak payahlah, ya, kempen untuk menghalang orang lain pula berkorban. Ya, sebab satu masjid pun kadang-kadang dia tak mampu buat ambil lebih. Jadi kita ada peluang untuk korban di luar, kita korbanlah. Ya, sebab ulama pun mengharuskan berkorban. Sebab kita pun kadang-kadang bayar dam pun kita tak tengok kan, serah je duit kat Mekah dulu tu. Maka bertolak ansur dan berlapang dada lah untuk menerima apa sahaja yang datang kalau ada rujukan di sudut syariat. Begitu saja yang dapat saya jelaskan. Okey, jadi pada pertemuan lalu kita telah bercerita tentang iblis mempersiapkan 4 jenis senjata untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis untuk sujud, lalu dia tak sujud, ya. Dan dia menyebut dalam Al-Isra ni, asjudu liman khalaqta tina. Adakah nak aku sujud pada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Dia perasaan-perasaan begini tu, prajudi, perasaan iri, perasaan protes. Ini perasaan-perasaan yang negatif yang datang dari makhluk yang macam ni. Jadi kita ni sebenarnya kena sedar, kita ni anak cucu Adam. Kita bukan keturunan iblis, jin tu. Iblis je perkataan dia tak selesa, ya, cari kelemahan, protes, begitu. Tapi Adam AS dalam keadaan dia teranyanya pun, kan? Bila Allah tegur dia kenapa makan, terus dia jawab, ya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dia bijak. Bijak sebab apa? Dia sedar dia hamba Allah. Ya. Boleh saja dia nak jawab, ya Allah aku lupa. Takkan nak marah kot. Bukan aku nak iblis yang hasut aku. Memang aku tak nak makan buah ni. Itu bukan jawapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah ni dia permudahkan. Dia hamba, dia tahu saja Allah boleh saja nak melepaskan dia, tapi Allah uji dia dengan ni. Maka dia terus bekal watak hamba. Dia kata, aku zalimi diri aku ya Allah. Kalau engkau tak ampunkan aku, engkau tak kasihankan kami ya Allah, kami rugi ya Allah. Itu je watak dia. Senang. Dalam kehidupan kita, kita kena sedar, ya, bahawa kita ini anak cucu Adam. Jadi ikutlah watak-watak Adam yang tawadha', yang memudah cara kehidupan, yang menyelesaikan semua dengan perdamaian, bukan memanjangkan pertelingkahan.
Yang ni tak habis-habis lagi ni. Asyik pertahankan diri aku, bukan tak nak sujud, tapi dia makhluk lekeh, takkan aku nak sujud. Tak cukup dengan tu. Dia kata, qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Ya, tengok ya Allah, ni makhluk yang kau lebihkan, kau muliakan dia daripada aku. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtadikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau kau izinkan umur aku panjang, aku akan sesatkan anak suku mereka. Allah. Ada di kalangan manusia yang perangai macam ni kan. Watak tak habis-habis dendam ni. Dan dia bukan watak warisan daripada Adam. Dia watak waris daripada iblis laknatullah. Sebab tu kita bacakan kisah gini dengan feel yang sebegini supaya kita dapat petunjuk. Sebab Al-Quran begitu, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia jadi petunjuk untuk kita. Jadi kena perasan ni. Dahlah dia tak nak sujud, dia bagi alasan. Ingat Allah nak terima alasan dia. Dia kata, kau ciptakan dia daripada tanah. Yalah, sekali Allah nak ciptakan daripada tanah ke, daripada air ke, daripada api. Dia pun Allah ciptakan daripada api. Jin ni bukan pilihan dia, itu pilihan Allah. Dia lupa benda tu semua. Dan dia tak puas hati lagi. Dia kata, kau makhluk yang kau muliakan lebih pada aku. Dendamlah tu cakap tu. Aku tak akan lepaskan. Semua anak cucu dia kau kesesatkan. Ya Allah, makhluk apakah ni? Inilah dia jin. Ya, berapi je kerjanya. Dan kita tak sesuai dengan watak tu sebab kita asal daripada tanah. Tanah ni menyuburkan, menghidupkan, kan? Tanah, kan? Orang tak tanam pokok kat api, orang tanam pokok kat tanah. Benih orang semai kat tanah. Kesuburan, ya, dunia ni berpunca daripada tanah yang subur. Jadi kita kena kembalilah kepada ya Adam alaihissalam. Maka oleh kerana dia cabar Allah kata qala idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'ul mafura. Pergilah, kata Allah. Dah nak sangat hasut anak cucu Adam, pergilah. Dan siapa yang berjaya kamu hasut, ikut kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannam balasan untuk kamu semua. Ya. Wastafziz, lalu Allah jelaskan antara cara syaitan menghasut anak cucu Adam dengan 4 senjatanya. Itu kita dah baca, saya ulang balik sikit. Wastafzin man istata' minhum bisautik. Pertama dengan suara. Ya, kamu lekakanlah anak cucu Adam ni dengan suara kamu. Pasal tak? Kita kan asyik dengan muzik, dengan suara-suara yang mempromosikan sesuatu, dengan suara-suara yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi. Kan kita suka melayan benda tu, jawab benda-benda gaduh viral tu, suara lah tu. Itu senjata syaitan. Asal saja dengannya kita tak pergi sembahyang, kita jadi berbalah, kita sibuk dengan dunia, kita bersengketa sampai ke hujung usia. Itu suara-suara yang dimaksudkan. Jadi untung juga orang yang peka di sudut ini, dia tak dengar benda-benda gitu, kurang lah. Dan kita ada suara-suara mengumpat. Subhanallah, pagi tadi kita naik kereta pun datang sini dengar buletin FM tu. Ustaz Zarifi bercerita tentang satu hadis. Ya, rupanya cerita orang mengumpat ni ada satu hadis, siapa yang suka mendengar orang mengumpat ke akhirat nanti, Allah akan tuangkan telinga dia dengan ya timah yang telah dicairkan, yang panas. Allahu akbar. Ya, tuan-tuan, bila mana kita dengar cerita begitu, kena istighfar, ya Allah ampunkan aku, kena sebut begitu. Ya, sebab kitalah pelaku-pelakunya. Sama-sama kita ni duduk satu masjid, keluar nanti kita jumpa si A, kita akan cerita aib si B. Sedap cerita buruk orang ni, memang sedap. Itu juga suara-suara syaitan, sebab tu akan mencetuskan ya ketidakharmonian dalam hidup kita. Kena pula si A ni, dia cerita dengan si B tentang ayat si C, dia jumpa si C, dia kata pula si B ni macam lain. Jadi bercelagu lah kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala marah sangat pada orang yang suka mengumpat. Mengumpat ni cerita betul, tapi kelemahan orang. Mana ada orang tak ada kelemahan, tuan-tuan? Mana ada manusia tak ada kelemahan? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tercipta manusia, insan ni memang dengan keadaan lemah, memang tak sempurna. Jadi pelik sebenarnya kita bicarakan benda-benda yang memang hakikatnya begitu, dan kita blame dia pula. Sebab tu Allah tak bagi. Ya, pertama sekali Allah kata syaitan ganggu kita dengan suara-suara sumbang. Begitu juga dengan muzik-muzik yang melalaikan, dengan hiburan-hiburan yang melampau, sehingga kita leka
ya, daripada mentaati Allah. Yang kedua, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Iblis ni ada tentera dia daripada kalangan jin dan manusia yang mengajak manusia kepada kejahatan, mengajak manusia kepada kelekaan. Apa sahaja promotion, ya, usaha-usaha yang mengajak kepada lupa Allah, tinggal syariat, itulah tentera-tentera iblis. Dalam hidup kita hari ini banyak sangat benda tu, kan? Yang ketiga, wasyarikum fil amwali wal aulad. Subhanallah, ini lagi besar yang berlaku. Ya, Allah kata iblis ni akan mula masuk ke dalam, ya, anak cucu Adam untuk rosakkan iman dan juga takwa dia dengan sharing dia pada harta dan anak. Subhanallah. Sharing pada harta ni dia akan masukkanlah sumber-sumber yang tidak halal. Bila dah ada sumber yang tidak halal, Allahu Akbar. Sedekah pun tak jadi sedekah, kan? Korban pun tak jadi korban. Macam mana tu? Pergi haji pun tak jadi ibadah. Susah benda ni. Ya, sebab tu hati-hati. Ya, selagi mana kita masih berkehidupan ni, hati-hati. Sebab bila syaitan dah berjaya memasukkan sesuatu yang haram ke dalam kumpulan harta kita dan kita berkehidupan dengannya, dia dah selesa dah, dia kata, okey dah ni, beres dah orang ni. Ini benda-benda yang perlu kita tengok. Begitu juga anak-anak. Kadang-kadang kita lebihkan anak ni daripada syariat Allah. Sayang anak sampai, ya, menyesakkan kita di akhirat nanti. Bukan begitu cara kita, ya. Jadi bila mana anak kadang-kadang yang kita sayang, ya, tak ikut syariat, kita tak mampu nak larang, ya, atas rasa kasihan ataupun sayang pada dia orang, itu sebenarnya satu kesilapan yang besar. Sebab mereka ni besok ke akhirat akan menempelak kita semula atas kegagalan kita jadi ketua agama mereka di dunia. Yang keempat, wa'iduhum ma ya'idu syaitan illa ghurura. Syaitan ni satu lagi senjata terakhir, dia akan bagi angan-angan dan impian-impian besar dunia kita. Sebab tu beramai orang yang hari ini masih mengimpikan sesuatu yang besar, berusaha mengejar sesuatu yang besar, sedangkan esok hari dia mati. Allah. Ya, mati dalam keadaan mengejar dunia dan akhiratnya dilupakan, sedangkan dia perlu kekal abadi di akhirat. Itu yang tak boleh korban. Balik cerita korban balik, ni nak buat ni nak buat ni, ya. Sedangkan kalau dia korban satu bahagian tahun ini, bayangkan, ya, bulu-bulu seekor lembu yang jutaan, Allah, bilion banyaknya itu menjadi dana untuk dia meniti titian sirat dengan selamat. Siapa mampu kira bulu lembu? Upah orang pun orang tak mampu. Rapat, halus, itulah pahala untuk orang-orang yang berkorban. Ya, jadi berkorbanlah tahun ini, sebab korban datang tuntutannya tahun sekali, dan itulah tanda kita nak dekatkan diri dengan Allah. Jangan buat-buat tak sudi sedangkan kita mampu mendekatkan diri dengan Allah pada tahun ini. Jadi angan-angan yang setan memang set dalam mind kita ni memang menyebabkan kita leka dengan dunia. Dan yang boleh, ya, menyelamatkan kita adalah dengan tazkirah, ingatan tentang kematian, kesedaran tentang perjalanan ke akhirat. Subhanallah. Dan di hujung cerita senjata syaitan ini, ya, ayat surah Al-Isra ayat 61 sampai 65 ni, ini saya masuk bab baru, iaitu Allah bagi jaminan bahawa ada golongan yang selamat daripada penguasaan syaitan ni, dengan Allah kata inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ya, kamu tak akan ada kuasa untuk menggoda hamba-hamba aku. Jadi selagi mana kita sedar kita hamba Allah, insya-Allah kita selamat. Tapi bila mana kita dah switch, tukar status kita daripada hamba Allah kepada hamba dunia, hamba harta, hamba populariti, ya, hamba pangkat, hamba kedudukan, maka kita akan bertembung sama kita. Tak dalam masjid sekalipun, ya, bersama kita, kalau kita lupa hamba Allah, habis. Peliknya orang dalam masjid ni hari-hari dia menghadap Tuhan dia, dan dia kata Allahu Akbar, Allah is the greatest, Allah yang paling besar. Artinya dunia aku kecil, pangkat aku kecil, masalah aku kecil, kedudukan aku kecil. Tapi tak boleh juga rasa. Pelik. Sebab apa?
Tu yang Allah kata qad aflahal mu'minun, patut berjaya dah orang beriman. Syarat pertama pun tak ada, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang sembahyang ni dia sedar dengan Allah. Dia sedar, ya. Bila dia kata subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan aku, maha clear Tuhan aku daripada segala yang tak betul, ya. Dan dia maha besar, wa bihamdih, dengan pujian yang sempurna buatnya. Maka dia sebut 1, 3 kali, 7 kali itu dengan penuh rasa, tentu beri kesan. Sebab apa? Sebab ni lah nak jamin keselamatan kita kat dunia ni. Allah kata inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hamba aku kau tak akan boleh kacau, kau buatlah dia macam mana. Ya, hamba-hamba Allah ni bukan satu pangkat darjat yang ditampal di dada ataupun di bahu, tak. Dia di hati yang kita boleh miliki sendiri dengan kesedaran. Aku hamba Allah. Allah nak buat macam mana pun aku terimalah. Kan Allah kata, ya, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah beri kuasa pada siapa yang dia nak, Allah tarik siapa yang dia nak. Ya, Allah muliakan siapa yang dia mahu dan Allah hinakan siapa yang dia mahu. Di hujungnya Allah kata apa? Biadikal khair. Di tangan Allah tu kebaikan. Apa maksudnya? Segala pertukaran hidup kita ni, yang turun naik, dapat tak dapat, memang selagi mana kita berusaha dalam batas syariat, dapat pahala. Dan dapat tak dapat tu bukan lambang atau rujukan petanda kejayaan, bukan. Saya mengusahakan satu ikut syariat, saya tak dapat. Kawan saya tak ikut syariat, dia dapat. Pada Allah yang tak dapat ni, hamba dia yang berjaya. Yang dapat tapi tak ikut syariat, memang dia dapat, nampak hebat kat dunia, tapi tak hebat di sisi Allah. Sebab tu Allah kata tadi, Allah bagi siapa yang dia nak, Allah lepaskan siapa yang dia nak, Allah angkat siapa yang dia nak, Allah turunkan, hinakan siapa yang dia nak. Tapi di tangan Allah ada kebaikan. Apa dia kebaikan? Okey, kalau kita dapat, kita bersyukur dan kita buat betul, baiklah. Tapi baliknya juga, kalau kita tak dapat, kita redha dan kita sabar, itu pun baik untuk kita. Sebab ketentuan keputusan bukan milik kita. Kita hanya perlu berusaha di dalam batas syariat, itu je. Tak kira dalam apa usaha pun. Begitu. Inilah hamba Allah. Yang orang begini akan dapat keselamatan. Tak akan dapat dikuasai oleh syaitan. Dijanjikan pembelaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syaitan pun ada satu declaration dalam surah Al-Hijr tentang siapa yang dia tak boleh kacau. Surah Al-Hijr ayat 39, ayat 40. Ya, syaitan buat penjelasan begini, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum wa la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhanku, kerana engkau telah singkirkan aku dari rahmatmu, pasti aku akan hiaskan dunia ini untuk mereka. Dunia tak cantik, dunia tak hebat, ya. Yalah, kita dulu yang cantik 10 tahun lepas kita paling cantik, sekarang kita tak cantik dah. 10 tahun lepas kita paling hebat, paling popular, kan tak ada. Ni dunia hiasan sementara, ya. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, lam kat situ dipanggil lam mutaukid, lam penguat kata, artinya sungguh pasti aku akan buat. Dia bukan main-main ni. Ni bukan sumpah setia ni, sumpah derhaka syaitan dengan Tuhan dia. Dia kata aku akan gasak, aku akan hias dunia untuk umat anak cucu Adam, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Artinya tak kira ustaz, Pak Imam pun kena juga. Dia tak ada. Kalau Pak Imam tak ada, tak. Syarat yang selamat kata syaitan bukan status, bukan jawatan, bukan kedudukan, tak. Illa ibadak. Pertama, hamba engkau. Siapa yang masih melakonkan gaya hamba, dia selamat. Kemudian dia bagi ciri pula hamba yang macam minhumul mukhlasin, iaitu hamba-hamba engkau dari kalangan umat cucu Adam itu yang ikhlas. Ikhlasnya apa? Ikhlas ni ada Allah dalam hati, itu je. Subhanallah. Ikhlas ni memang kerana Allah, bukan kerana dunia, kerana kepentingan, kerana benda-benda yang lain selain Allah. Begitulah. Jadi jahat-jahat syaitan pun dia buka juga rahsia. Tapi dah buka rahsia pun, kita pun masih tak dapat lepas daripada petaka jahatnya syaitan dalam menghasut manusia.
Subhanallah. Cuma kalimah kat sini ada sedikit berbicaraan. Kalimah al-mukhlasin. Ya, rasanya bab ni pun saya dah bicara itu. Mukhlas ya, dengan mukhlis ya. Mukhlis ni orang-orang wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tak disuruh ya untuk menyembah, melainkan untuk sembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan hati kepadanya. Mukhlis ya. Mukhlas ini orang yang diikhlaskan. Dia sebenarnya mukhlis ni orang yang berusaha. Kita tak disuruh melainkan usahakan ikhlas bila beribadah pada Allah. Habis mukhlasin dalam ayat ni illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau ikhlaskan, beri kurniaan keikhlasan. Ni adalah hasil ya. Orang-orang mukhlis akhirnya nanti dia akan jadi mukhlas. Apa benda ni Ustaz? Mukhlis ni isim fa'il, pelaku. Mukhlas ni orang yang diberi kurniaan keikhlasan. Bila dah dapat peringkat mukhlasin ni, dia dengan Tuhan je. Fizikal dengan manusia tapi hatinya dengan Allah. Maka ringanlah kehidupan dunianya. Yang ini selamat. Tapi untuk dapat jadi mukhlasin, kena usaha. Langkah pertama menjadi mukhlisin, kena melakonkan watak orang yang ikhlas, barulah kita dapat jadi mukhlasin. Allah kurniakan keikhlasan. Subhanallah. Jadi ini semua keperluan kehidupan kita. Sebenarnya ada bab baru yang akan kita masuk hari ini, iaitu cerita Hawa. Ya. Hawa ini kita sebagaimana kita tahu bahawa dia adalah isteri kepada Nabi Adam. Mari kita tengok sepintas lalu sebutan-sebutan dalam Al-Quran dan hadis tentang isteri Nabi Adam ini. Ya, sebutan bahasa Arabnya adalah Hawa. Ya, Hawa artinya dengan huruf ha pedas. Siapa nama Siti Hawa tu betulkanlah ejaan dia. Bukan ha simpul ya. Ha, waw, alif, hamzah. Sebutannya Hawa. Ya, tapi biasalah orang Melayu bila hamzah dia tak gunakan huruf K tu. Tapi kalau pakai huruf K jadi pelik juga ya, pada mata orang Melayu lah. Tapi sebutannya memang Hawa. Ya, sebab Rasulullah pernah sebut laula Hawa lam takhun untha zaujatah. Begitu lafaznya. Mari kita tengok pertama sekali dalam surah Al-Baqarah. Allah cerita tentang wujudnya Hawa ini dalam satu sebutan ayat 35 surah Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Wahai Adam, tinggallah kamu ya dan isteri kamu. Tu ada isteri tu. Al-Jannah, dalam syurga ini. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Adam tinggal di syurga bersama isterinya. Begitu juga dalam A'raf Allah ulang lagi ayat yang sama, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Lebih kurang sama ayat ya. Allah kata tinggallah kamu wahai Adam bersama dengan isterimu dalam syurga ini. Allah sebut isteri je kat sini. Habis nama dia ambil mana? Dalam hadis Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laula banu Israil lam nuzil laham walaula Hawa lam takhun untha zawjaha. Maksudnya apa? Kalaulah tak kerana Bani Israel tak akan busuklah daging, dan kalaulah tak kerana Hawa tidak adalah pengkhianatan isteri kepada suaminya. Jadi hadis ini saya rujuk pada sudut kalimah bahasa. Tapi saya ulas jugalah. Hadis ini bukanlah bermaksud ya Hawa itu mengkhianati isterinya, tapi ini bahasa nisbah. Menisbahkan bahawa perempuanlah yang banyak menjadikan laki-laki ini hanyut dalam kehidupan dunianya. Begitu. Mula kata Rasulullah, laula banu Israel, kalaulah bukan kerana Bani Israel daging tak busuk. Sebab Bani Israel ni terkenal dengan perangai kedekut dan mementingkan diri sendiri. Biasa tradisi umat-umat manusia sebelum datangnya teknologi bekukan daging ini, mereka selalunya buat salah satu daripada menghabiskan makanan dengan membagikan semua. Itu yang terjadi. Ataupun mereka keringkan. Tapi Bani Israel punyalah kedekut tak nak bagi kat orang, akhirnya daging-daging yang mereka simpan itu jadi busuk. Adapun laula Hawa, kalau tak kerana Hawa
ya, lam takhun untha zaujaha, tidaklah perempuan mengkhianati isteri suaminya. Bukanlah maksudnya khianat itu khianat pada maruah, kan, ya, bukan maksudnya curang berzina, tapi maksud kat sini adalah khianat pada agama, ya. Kalau kita biasa dia ni khianat dengan suami dia, ada bahasa Melayu dia jadi gitu, dia jadi maknanya ke dalam sangat. Tak, ayat ini bercerita tentang kegagalan suami menjadi hamba-hamba Allah kadang-kadang disebabkan oleh kerana pengaruh isterinya. Sebab apa hadis ini menunjukkan anna mu'dhami zaujat yakun aunan li syaitan, sebab syaitan akan selalu mengambil ruang dan peluang yang ada pada perempuan yang sangat disayangi oleh suaminya untuk menggagalkan suami itu mentaati Allah. Jadi hadis ini tidak langsung menunjukkan tentang Hawa isteri Nabi Adam itu mengkhianati, ya, kerana dia menghasut Nabi Adam, walaupun ada penceritaan begitu, ya, tapi kita memilih bahawa, ya, maksud yang dipakai kat sini adalah kumpulan wanita yang bersumberkan daripada ibu pertama mereka Hawa, bukan menunjuk kepada Siti Hawa yang menghasut Nabi Adam, ya, makan buah khuldi, walaupun ada cerita-cerita yang tidak dari sumber yang sahih menyebut begitu. Kalimah Hawa ini, ya, dia bukan bahasa Arab. Hawa adalah kalimah ajam, iaitu bukan bahasa Arab, dan dia tidak ada kata terbitan asalnya. Nak tanya maksud Hawa ni apa, tak boleh tanya, ya, tak tahu. Macam Yunus, ya, apa makna Yunus? Tak ada nama Nabi. Hawa nama isteri Nabi Adam dan perempuan yang baik, begitu sahaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penciptaan Hawa ini. Dalam surah An-Nisa Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya itu, ya, dicipta isterinya. Wa batha minhuma, dan berkembang biak daripada keduanya, rijalan katsiran wa nisaa, laki dan perempuan yang ramai. Ada sebut tentang proses Allah cipta satu jiwa Adam, dan daripada Adam tu Allah cipta Hawa. Maka ada kefahaman bahawa Nabi Adam ni, Hawa ni dicipta daripada bahagian tubuh Nabi Adam. Tapi tafsir yang kita pegang adalah wa khalaqa minha zawjaha, tu Allah ciptakan, ya, isterinya daripada dirinya itu adalah daripada roh yang sama, maksudnya dari sisi yang sama, bukan maksudnya dari potongan badan Nabi Adam, ya. Dan pendapat yang mengatakan Hawa dicipta daripada bahagian Nabi Adam ni kerana apa? Kerana ada satu hadis yang kurang tepat difahami, ya. Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, hadis yang sahih, Rasulullah kata apa? Istausu bin nisa'i khairan. Berpesan-pesanlah, nasihat-nasihatlah dengan wanita ni, cakap elok-elok, ya. Orang perempuan kita tak boleh marah-marah, bentak-bentak, ya, maki hamun, dia tak jadi elok. Rasulullah pesan cakap baik-baik dengan perempuan. Fa innal mar'ata khuliqat min dil', sebab wanita ini diciptakan daripada tulang rusuk. Tu. Okey. Wa inna awaja syai' fi dhal'i a'la, dan tulang rusuk ni yang paling melengkung, paling bengkok adalah yang paling atas. Fal yastamti' bihi az-zawj 'ala 'iwaji, maka orang lelaki kena menikmati, ya, kebengkokan ataupun melengkung tu, sifat melengkung tu. Hadis ni kena ditafsirkan dengan faham, dengan mengaji. Kalau tidak dia tak faham, dia pelik. Pertama sekali Rasulullah kata wanita diciptakan daripada tulang rusuk. Maka ramai juga, ya, mereka yang mengatakan bahawa tulang rusuk Adam diambil untuk diciptakan Hawa. Jadi kalau tengok siapa doktor kat sini sekian, ada tak tulang rusuk lelaki ni ada yang kurang sebelah? Cukup set dia kan? Artinya taklah dia ambil begitu. Ini bahasa kiasan. Rasulullah menceritakan bahawa satu benda yang melengkung dan rapat di dada. Artinya macam mana pun, ya,
Perempuan ni payah nak lurus sebab dia merupakan makhluk yang Allah ciptakan dengan emosi yang lebih berbanding lelaki. Lelaki dia punya fikiran lebih besar daripada emosi. Perempuan lebih emosi daripada fikiran. Jadi Rasulullah kata, kemudian Rasulullah tafsirkan lagi, sesungguhnya perempuan itu diciptakan daripada rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Ini cerita bahasa nyatanya memang cerita rusuk, tapi perlu dipahami bahawa dia maksudnya adalah bahasa kiasan. Sebab tu Rasulullah kata, sebab mula ceritanya apa? Istausu bin nisa'i khairan, nasihat perempuan ni elok. Fa in dhahabba tuqimuhu kasartahu, kalau kamu cuba nak luruskan tulang yang bengkok tu, confirm patah dia. Artinya perempuan kalau kita nak bentak, buat macam ni terus, jangan degil, patah. Itu yang patahlah hati. Tu habislah. Perempuan kena cakap elok-elok. Seronok kau ibu dengar kuliah pagi ni. Itulah bang, tak dengar cakap saya, cakaplah elok. Memang nak macam mana? Itu pesan Nabi, bukan pesan saya. Kalau kamu berkeras dengan perempuan, patah. Bila patah, kesian kat dia. Dia nak taat pada kita sebagai ketua pun, dia taat kadang, tapi dia mendongkol. Bila mendongkol dia tak ikhlas. Bila tak ikhlas, dia pun susah nak masuk syurga. Dia tak dapat ganjaran. Puncanya sebab kita tak pandai berlembut dengan perempuan. Perempuan ni memang seorang makhluk yang Allah ciptakan penuh dengan emosi yang macam-macam. Tuan-tuan pun mungkin tahu, saya ada 2 isteri. Bila kahwin 2 orang perempuan, lagi tahu macam mana perempuan ni macam mana. Kalau seorang tak apa sangat, kalau 2 baru tuan-tuan tahu macam mana. Yang ini dia berkira, yang ni dulu masa aku seorang kau tak ada masalah pun, bila 2 lagi dia berkira, lagi dia mengajuk, lagi dia cakap. Allah ingat seronok kahwin 2. Try dulu masa seorang-seorang tuan-tuan, balik kuliah kan, balik kuliah lambat tak kisah. Tapi ni kalau saya balik lambat, ini saya balik rumah istama, cakap yelah balik rumah isteri orang tua, balik lambat lah. Kalau balik yang muda, awal je balik. Padahal aku pergi sarapan dengan AJ Kisu orang masjid, cakap sama je dulu, 5 minit pun jadi berkira. Dia begitu orang perempuan ni. Kadang-kadang kita pelik, Allah Akbar, rupanya macam ni. Siapa nak kenal perempuan, kahwin dengan ramai perempuan, baru tahu macam mana perempuan. Dan memang tak apa kan saya share sikit sebab pengalaman, bukan suruh ajak kahwin. Ibu-ibu jangan marah pula. Saya suruh menghargai perempuan itu saja. Sebab apa? Memang perempuan ni kita tak akan menang kalau kita berkasar dengan dia. Memang dia akan menjauh, dia akan rosak, dia akan jadi sakit. Kalau sayang isteri lah, kalau tak sayang tak boleh buat apa. Dah sayang tu memang tuan-tuan akan jadi sepanjang saya tak kahwin 6 bulan pertama, memang saya tak rasa nikmat kahwin 2 pun. Macam misal pun ada cakap. Sebab saya kahwin ikut law, saya kahwin pergi mahkamah apa semua. Macam okey lah, macam syurga betul lah. Syurga apa? Kata orang, syurga dunia. Mana ada. Membohong siapa kahwin kali kedua, 6 bulan pertama, setahun pertama memang neraka sebenarnya. Sebab orang nak kenal. Tapi kita kena jadi gentleman. Betul kata Nabi. Sebab saya pun ustaz, saya baca hadis ni, rupanya kena cakap lembut, kena jadi pendengar. Jangan cakap. Orang perempuan kalau dia cakap, biar dia cakap. Dengar, angguk, dak. Lepas tu saya tak bagi conclusion. Rupanya tak payah bagi conclusion pun. Dia nak kita dengar je. Yang dulu ni saya nasihat dia, kenapa macam ni? Kena faham lah. Nabi kata macam ni. Tak boleh punya perempuan macam tu. Tak payah. Jadi subhanallah. Allah jadikan perempuan ni memang dia nampak yang melengkung je, yang luar dia tak nampak. Yalah, ibu-ibu yang monogami tak ada ujian tu lah kan. Tapi bila mana kita berkongsi suami, kita akan tahu Allahu Akbar, payahnya nak menenangkan jiwa. Akhirnya isteri saya pun dia akan kata, sebenarnya abang okey, tapi saya ni sebab macam ni abang dengar je lah. Dah, tak ada apa. Kadang-kadang saya bertanya, nak apa sebenarnya? Dia nak apa daripada apa yang dia adu? Dia cakap, tak ada apa, nak dengar abang dengar je lah. Abang kena tahu orang perempuan macam mana. Itulah orang perempuan. Betul kata Nabi. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu biar dia, kita ambil keputusan, malah cakap banyak, lantak dia, tak boleh juga. Sebab dia akan terus bengkok. Artinya memang kena dengar, kena nasihat, tapi tak payah cakap banyak.
Cakap baik-baik je. Tak payah ungkit kesilapan dia, kegagalan dia. Kena nasihat je. Saya pun lemah. Ya, saya pun banyak kurang. Begitu. Jadi sama-sama. Maka yang kata Nabi, kalau kamu cuba berkeras meluruskan wanita ni, dia akan patah. Tapi kalau kamu biar dia bengkok, dia akan terus bengkok. Nabi tutup hadis ini dengan kalimah yang sama. Di awalnya apa kata Nabi? Istausu bin nisa'i khairan. Pesan-pesanlah dengan wanita ni baik-baik. Allahu Akbar. 2 kali Nabi pesan. Jadi cerita hadis ni, walaupun ada sebut tentang rusuk wanita diciptakan, ya, daripada rusuk wanita dia bukan bercerita tentang hakikat itu, cerita tentang hakikat wanita yang perlu dibimbing dengan cara lembut, dengan ketenangan, dengan kesabaran. Ya, dan tak menasabah pun kalau manusia yang sebegini rupa dicipta daripada seketul tulang yang namanya rusuk. Ya, sebab tu kita rujuk ayat Quran tadi, ya, min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan daripada benda yang sama, maksudnya wanita itu. Subhanallah. Jadi begitulah. Ayat Quran tadi bercerita tentang bahawa Hawa juga dicipta dari sumber yang sama, daripada Adam, daripada roh Adam alaihissalam. Dan maksud yang dikatakan wanita dicipta daripada rusuk itu adalah kerana wanita yang mempunyai emosi yang sangat kuat, ya, mudah terasa, ya, mudah menampak benda-benda yang kurang. Maka seorang lelaki, seorang suami kena bersabar dengan suaminya. Teringat saya tutuplah kuliah pagi ini dengan kisah Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab, kan, macam mana seorang sahabat yang rimas dengan isterinya, ya. Dan ketika itu Rasulullah dah tak ada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dia sebab apa? Bila dia pulang ke rumah, isteri dia banyak mengungkit benda-benda yang kurang dalam kehidupan mereka lah. Rupanya bukannya isteri kita je, isteri para sahabat pun macam tu lah. Jadi redha je lah kalau isteri memang banyak cakap ni, ya. Jadi oleh kerana dia tak tahan, dia pun keluar. Dia kata kena ngadu kat Sayyidina Umar ni, macam ni aku nak buat macam mana, tak ada idea. Dia pun menghampiri rumah Sayyidina Umar. Dekat rumah Sayyidina Umar, dia dengar suara perempuan lagi tinggi pada suara isteri dia. Dia kata, aku ingat aku je kena. Dan dia tengok kasut Sayyidina Umar ada kat depan rumah pintu dia. Artinya memang Sayyidina Umar ada, tapi tak dengar suara Sayyidina Umar. Subhanallah. Sayyidina Umar ni orang kenal sangat sebab dia sasa kasut dia pun besar pada orang lain. Jadi bila mana dia kata, Allah, aku dah nak ngadu, punya Sayyidina Umar kena lagi teruk. Tak jadi, dia pun U-turn back. Ya, ketika mana dia U-turn tu, pintu rumah Sayyidina Umar dia kuat. Sayyidina Umar pun keluar rupanya. Maka Sayyidina Umar perasan dia, wahai sahabat, dia kata, ya, apa hajat ke? Dia kata, sebenarnya memang ada hajat, tapi dah tak ada dah hajat tu sekarang. Jadi akhirnya Sayyidina Umar pujuk dia, ada apa masalah, ceritalah. Dia pun cerita, sebenarnya aku datang dengan hajat nak minta nasihat dari engkau, ya, tentang isi aku yang selalu banyak cakap, banyak benda komplain, banyak benda tak puas hati. Subhanallah. Dan aku datang ni dengan harapan, tapi aku tengok isi kau pun lebih kuat isi aku, malah aku rasa teruk isi kau lagi, ya. Sedangkan kau ni lebih sasa, lebih besar pada aku, yang Amirul Mukminin. Tuan-tuan ingat, jangan bini Pak Imam, bini Ustaz tak hebat, kan? Lagi hebat dia, orang lagi sedap. Kau ni kata, yalah kat dawa berceramah macam-macam, macam kita tak kenal dia, habis terus tak boleh cakap apa kita. Jadi Sayyidina Umar pujuk dia. Dia tanya pada Sayyidina Umar, macam mana kau mampu menghadapi isi kamu? Dan aku nampak kamu tak respon, kamu diam dan tenang dengan suasana itu. Maka Sayyidina Umar pujuk sahabat ni, kata, wahai sahabat, dia kata, sesungguhnya, ya, apa yang kamu tanggung semua orang tanggung. Dia kata, aku pun menanggung benda yang sama, tapi yang menjadi penguat aku adalah kenangkan begini. Dia kata, isteri kamu yang mobil kamu itulah isteri yang menemani tidur kamu dan menyelamatkan kamu daripada zina. Itu satu, kan? Buruk-buruk isteri kita perangai macam mana, dia nak tidur dengan kita, selamat dah kita daripada zina. Yang kedua, dialah yang melahirkan anak-anak dan zuriat kamu yang kamu berbangga dengan yang ramai itu. Sakit dia tu kamu kena ingat. Tunduk lelaki ni. Dialah yang mengurus makan, minum, pakai kamu. Subhanallah. Ya. Dan dialah yang membela kamu. Walaupun dia kata menyampah dengan kita, tapi belakang orang dia bela suami dia.
Maka Sayyidina Umar pujuk dia, tahanlah dengan sedikit kepayahan yang dia adukan. Sebab perempuan ni sebenarnya dia meluah, dia berkongsi. Watak dia begitu sebab dia memang emosi yang kuat. Dia cakap tu bukan dia tak puas hati, dia apa tak, dia nak kongsi je, dia nak melepas. Sebab dia tak boleh biar macam tu. Ya. Maka sebab tu bersabarlah, ya, tanggunglah sikit kepayahan berbanding kepayahan yang mereka tanggung disebabkan kita. Tu. Tak payah ngamuk sangatlah kopi kurang manis. Apa ni kopi awak ni dah tak sihat ke apa buat kopi macam ni? Tak payahlah cakap macam tu. Cakaplah yang kopi ni kurang setengah sudu lagi kot. Kan nanti bebel kita lagi tu, Allah tak sedar diri dah, kuda dah naik macam mana bebel ni. Senyap dulu. Macam itulah kehidupan. Ya, dan cerita ni bukan jadi lesen untuk ibu terus membebel tau. Siap balik ni aku terus membebel terus. Tak payah. Yang bebel banyak tu tetap berdosa kalau membebankan suami. Ya, cuma sebagai para suami kena sabar. Sebenarnya kalau kita rujuk cerita Al-Quran, cerita hadis, cerita Nabi, cerita para sahabat ni, semua pihak bukan nak ambil kesempatan, semua orang kena berbuat ke arah keharmonian, ya. Si isteri kena tahu yang watak tu tak elok. Walaupun isteri Sayyidina Umar, isteri Sayyidina Umar tak ada dijamin syurga. Jadi watak dia tak boleh jadi rujukan. Okey? Dan suami juga kena ikut Sayyidina Umar sebab itu yang baik. Bukan tengok. Bukan kita je teruk. Isteri Sayyidina Umar tak ada dengar tu Ustaz Rohili kuliah pagi tadi. Abang tak dengar. Isteri Sayyidina Umar lagi teruk pada saya tahu. Jangan sebut gitu. Sampai bila pun kita tak boleh jadi baik kalau saya merujuk benda-benda yang gitu. Tak, maksudnya kita berusaha kepada baik, ya. Cerita ni untuk rujukan para suami, bukan para isteri. Begitulah realitinya. Atas realiti pun mengikut kajian katanya perempuan ni setiap hari dia kena bercakap untuk release tension dia 21,000 patah perkataan. Sedangkan lelaki peruntukan dia hanya 7,000. Bayangkan mak. 1/3 je kita pada dia. Jadi pelik kalau orang lelaki cakap banyak sebenarnya. Betul kalau orang lelaki diam je. Abang ni saya cakap diam je. Aku lelaki cakap. Lelaki kena banyak diam, dengar, hanya ulas je. Betul lah tu. Okey. InsyaAllah abang buat. Itu ya. Tu pun jantan betul. Awak ni memang. Dulu saya mula-mula kahwin dulu, memang saya belasah dua-dua. Saya ingat saya menang. Orang perempuan dia senyap. Dia protes satu benda pun dia kita. Yang tu tak payah kongsilah apa-apa kan. Yang tu tahulah tuan-tuan macam mana. Orang perempuan ni dia hero. Dia tahu orang lelaki, suami dia lagi dia tahu. Jadi kita berbaik je lah, berdamailah dengan orang perempuan. Biarlah dia nak cakap banyak sebab memang dia dah dilahirkan begitu. Dan kita kena jadi orang yang Nabi kata cakap benda baik, cakap elok, sabar dan bentuk isteri kita, ya, supaya dia berada dalam suasana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini dulu cerita kita, dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita tentang pokok khuldi itu pada pertemuan akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.